Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara. Selamat datang untuk semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan pendengar dan terutamanya kepada pensyarah yang disayangi. Pada hari ini saya akan membincangkan topik berkaitan dengan green stem, lestari alam sekitar. Mari sama-sama kita selami berkaitan stem dalam menguruskan pencemaran air. Nama saya Ahmad Firdaus bin Abdul Hazif. Saya dari Option Tessel dan pada hari ini saya akan membincangkan atau menfokuskan masalah pencemaran air terutamanya di negeri Pulau Pinang itu sendiri. Kita teruskan kepada isi kandungan. Yang pertama berkaitan apakah itu stem. Yang kedua berkaitan maksud pencemaran air itu sendiri dan kesan-kesan maupun ancaman terhadap alam sekitar. Seterusnya kepada apakah nasib negara Malaysia dengan adanya isu-isu pencemaran alam sekitar ini. Seterusnya, sejauh manakah pencemaran air di Pulau Pinang ini? Seterusnya, punca-punca kepada pencemaran air ini dan kesan-kesan pencemaran air ini kepada masyarakat dan penduduk-penduduk di negeri Pulau Pinang itu. Dan terakhir sekali, apakah usaha-usaha maupun cara untuk mengatasi pencemaran air di negeri. Kita terus kepada maksud ataupun apakah itu stem. Secara umumnya, stem adalah bermaksud ataupun stem merupakan satu akronim yang terdiri daripada perkataan STEM ataupun STEM yang bawa maksud Science, Technology, Engineering, Mathematics, iaitu sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam konteks Green STEM, lestari alam sekitar, STEM merujuk kepada 4 bidang utama, iaitu apa yang telah saya ceritakan tadi, yang perlu ataupun setiap perkataan maupun bidang-bidang ini diperlukan dan digabungkan dengan prinsip kelestarian alam sekitar. Dan tujuan utama STEM ini diintegrasikan dalam topik ini adalah untuk menyelesaikan isu-isu alam sekitar secara global dan mempromosikan penggunaan sumber alam semula jadi secara lestari. Sains secara umumnya membantu kita memahami kesan perbuatan manusia terhadap ekosistem. Maksudnya perbuatan-perbuatan manusia akan membawa kesan pada kemudian hari. Manakala teknologi pula akan membangunkan alat untuk mengurangkan isu-isu maupun mengurangkan pencemaran alam sekitar. Kejuruteraan pula mereka bentuk infrastruktur mesra alam dan matematik digunakan untuk menganalisis data serta membuat ramalan berasaskan isu-isu alam sekitar dalam kawasan komuniti setempat kita. Kenapa kita menggunakan green stem ataupun kenapa kita menekankan aspek green stem ini? Hal ini demikian kerana green stem secara umumnya ataupun secara asasnya dapat menghasilkan penyelesaian inovatif demi kesejahteraan bersama terhadap ekosistem dan masyarakat kita. Kita terus kepada apakah pula maksud pencemaran air. Pencemaran air merujuk kepada kehadiran bahan-bahan berbahaya ataupun pencemar dalam sumber-sumber utama air dalam negara kita. Seperti umum kita ketahui, negara kita terdiri ataupun global ataupun dunia ini sebenarnya atau bumi ini terdiri daripada kebanyakan atau 80% terdiri pada air
secara umumnya air meliputi seluruh kawasan kita, dan di Penang ataupun di Pulau Pinang itu sendiri, sumber-sumber air utama di negara kita adalah seperti sungai, tasik, laut, air bawah tanah, yang menjadikannya agak tidak selamat dan kurang sesuai untuk penggunaan manusia. Hidupan akuatik maupun ekosistem sekitarnya disebabkan kerana perbuatan-perbuatan atau aktiviti manusia dapat memberi kesan terhadap sumber air secara semula jadi ini. Bahan-bahan pencemaran seperti bahan kimia, logam-logam berat, sisa industri, sampah-sampah ataupun bahan organik seperti sisa pertanian atau kumbahan. Maksudnya mungkin kita menggunakan asid maupun bahan-bahan kimia untuk meningkatkan tahap kreatifan sesebuah pertanian yang kita hasilkan. Secara umumnya aktiviti ataupun perbuatan-perbuatan kita ini akan menyumbang kepada kerosakan alam sekitar kita. Maksudnya aktiviti seperti pelepasan hisa industri, kesan pertanian, pembuangan sampah secara sembarangan, dan terutama kekuatan ataupun kekurangan rawatan kumbahan ini memberi kesan yang buruk terhadap bumi kita itu sendiri. Dan membincang tentang pencemaran air, kesan pencemaran air itu adalah sangat luas, termasuklah ancaman kepada kesihatan manusia, kematian hidupan akuatik yang membimbangkan biodiversiti negara Malaysia itu sendiri, dan gangguan ekosistem menyebabkan kemerosotan kualiti air yang akan kita gunakan untuk minum, pengairan maupun aktiviti-aktiviti rekreasi yang berlandaskan ataupun berkonsepkan air. Adakah kita terus kepada ancaman terhadap alam sekitar? Isu-isu alam sekitar adalah gangguan terhadap fungsi ekosistem yang biasa yang berkaitan dengan kesan aktiviti manusia ke atasnya. Isu-isu alam sekitar ini akan menjadi lebih serius jika sesebuah usaha-usaha untuk mengatasi ataupun untuk mengawal aktiviti semasa ataupun keadaan semasa yang boleh dikatakan sekarang berada di tahap yang serius, dapat menyebabkan keruntuhan sepenuhnya ekosistem negara kita. Perlindungan alam sekitar seperti aktiviti environmentalisme adalah sesebuah gerakan sosial yang dibentuk untuk menangani isu alam sekitar melalui perundangan dan pendidikan. Umum kita ketahui, jika sesebuah orang ataupun jika seseorang melakukan kesalahan, perundangan adalah jalan penyelesaian untuk kita menghukum ataupun kita memberi pengajaran. Dan pendidikan adalah salah satu jalan untuk kita mengelakkan dari orang yang lain melakukan kesalahan yang sama. Perubahan iklim, pencemaran, kehilangan biodiversity, penebangan hutan, pengurusan sisa dan kualiti air adalah beberapa contoh isu alam sekitar yang mempunyai kesan besar terhadap planet ini, ekosistem dan masyarakat manusia di negara kita. Apabila kita menganggap cabaran-cabaran yang boleh dikatakan sebagai salah satu keutamaan di peringkat global ini, sebenarnya kita telah membuka mata kita sendiri untuk berusaha mengawal dan mengurangkan kesan-kesan isu ini dan menyesuaikan masyarakat untuk mengawal aktiviti mereka dengan lebih baik. Jadi, apakah nasib negara Malaysia dengan keadaan yang boleh dikatakan isu-isu alam sekitar negara kita agak serius? Secara jujur ataupun secara asasnya, Malaysia sebenarnya sedang menghadapi isu alam sekitar yang serius.
yang sebenarnya akan menjejaskan sedikit demi sedikit pertumbuhan ekonomi negara dan membawa kepada pengangguran akibat cara ataupun perspektif negara luar melihat kerajaan kita mengawal ataupun menangani isu alam sekitar itu sendiri, yang seterusnya akan dikhawatiri menjejaskan kesihatan rakyat negara kita. Mangsa utama isu alam sekitar ini tidak lain tidak bukan adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Jadi apakah peranan kita sebagai seorang rakyat Malaysia dan apakah usaha-usaha dan tanggungjawab bersama yang perlu kita pupuk dan kita hasilkan bersama dalam menangani masalah isu alam sekitar ini. Kita terus kepada fokus utama perbincangan kita pada hari ini, iaitu berkaitan dengan pencemaran air di Pulau Pinang. Umum kita ketahui, Pulau Pinang adalah sebuah negeri yang mengalami pertumbuhan pesat dalam populasi rakyatnya yang boleh dikatakan agak sederhana, dan kemajuan yang menumpukan kepada inovasi teknologi yang membawa kepada peningkatan permintaan terhadap penggunaan air dan tahap pencemaran air yang lebih tinggi di negara kita. Umum kita ketahui bahawa negeri Pulau Pinang boleh dikatakan dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti industri seperti kilang-kilang yang lebih berfokuskan di tempat ataupun di kawasan bayan lepas. Dan kesan-kesan aktiviti industri ini adalah terhadap ekosistem dan biodiversiti laut di negeri Pulau Pinang. Zon marin di Pulau Pinang tercemar teruk akibat aktiviti tambakan tanah, terutamanya dengan keadaan sekarang yang kerajaan Pulau Pinang itu sendiri menghasilkan atau sedang dalam perancangan ataupun dalam proses membentuk sebuah pulau buatan berdekatan dengan persiaran Gerni. Dan aktiviti tambakan ini menyumbang kepada pembuangan sisa secara terus kepada laut. Pembangunan industri dan yang pesat telah menghasilkan sejumlah besar sisa pepejal, termasuk sisa domestik, industri dan komersial, yang akhirnya akan dibuang terus kepada laut. Manakala kita sebagai seorang rakyat sering alpa dan lupa bahawa aktiviti ini boleh memberi kesan yang mendalam terhadap keseluruhan ekosistem di negeri kita, Pulau Pinang. Manakala pencemaran di daerah timur laut yang berfokuskan di Sungai Pinang yang disebabkan oleh pelepasan bahan industri, kesan pertanian iaitu asid-asid maupun racun-racun yang digunakan dalam bidang pertanian, malah rawatan kumbahan yang tidak mencukupi membawa kesan yang buruk terhadap pencemaran air di Sungai Pinang di daerah timur laut Pulau Pinang. Pencemaran air memberi kesan buruk kepada alam sekitar dan masyarakat, terutamanya di Sungai Pinang yang terletak berhampiran kawasan perumahan. Menurut kenyataan Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Bungah yang berhormat Zairil Khair Khoja Johari, pencemaran teruk di Sungai Pinang disebabkan oleh pelbagai faktor, termasuklah pembuangan sampah oleh masyarakat, jumlah penduduk yang tinggi di kawasan perumahan, gerai makanan dan bengkel kenderaan yang membuang sisa kumbahan harian mereka secara terus ke sungai, dan pelepasan sisa domestik. Kesan terhadap perbuatan-perbuatan ini dapat menyebabkan kadang-kala sampel air Sungai Pinang itu jatuh ke kelas kelima, iaitu terburuk dalam indeks pencemaran air yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar maupun Jabatan Pengairan dan Saliran JPS.
Menurut berdasarkan Piawaian Kualiti Air Kebangsaan Interim untuk Malaysia INWQS, bagi kes air tawar iaitu sungai-sungai yang sungai-sungai, nilai COD yang melebihi 20 mg per liter adalah tidak sesuai untuk diminum dan untuk aktiviti lain yang melibatkan manusia. Kita akan membincangkan tentang kemusnahan ekosistem di Sungai Pinang. Sebelum Sungai Pinang mengalami pencemaran yang teruk, Sungai Pinang dikenali sebagai sebuah sungai ataupun mahupun ekosistem yang subur dengan pelbagai hidupan akuatik. Hal ini dikatakan demikian kerana banyak komuniti tempatan bergantung maupun masyarakat tempatan bergantung terhadap sumber-sumber yang terdapat dalam sungai ini untuk dijadikan sebagai dalam bidang pengangkutan, dalam bidang nelayan maupun menangkap ikan dan aktiviti rekreasi. Sungai Pinang merupakan sungai utama yang mengalir melalui negeri Pulau Pinang dan selama bertahun-tahun kualiti air ini telah merosot dengan terhadap paras yang agak teruk dan memberi kesan yang buruk terhadap alam sekitar dan ekosistem di sekitarnya. Pencemaran Sungai Pinang bukan sahaja disebabkan oleh pembuangan sampah maupun sisa-sisa dari kilang, tetapi juga kerana lokasinya sebagai kawasan perindustrian yang menggabungkan industri makanan dan tekstil, pasar basah, rumah sembelih dan kawasan-kawasan perumahan dan kawasan komersial. Pada tahun 2018, satu kajian telah dilakukan oleh Penang Institute dan keseluruhan lembangan Sungai Pinang telah dikategorikan sebagai sederhana tercemar. Walaupun demikian, dikatakan bahawa sungai ini adalah sederhana tercemar, masyarakat tidak boleh sama sekali menganggap perbuatan ataupun menganggap ini adalah satu keputusan yang remeh. Kerana masyarakat perlu mengetahui bahawa sungai-sungai yang perlu kita ada tanggungjawab ataupun yang perlu kita jaga adalah merupakan satu nilai ataupun satu benda yang berharga yang perlu kita simpan untuk generasi pada masa hadapan. Kita akan menilai ataupun menelusuri punca-punca pencemaran air di Sungai Pinang ini. Punca utama adalah tidak lain tidak bukan kerana pembuangan sampah. Pembuangan sampah merupakan punca utama pencemaran Sungai Pinang, terutama yang kerana sungai ini terletak berhampiran kawasan perumahan yang boleh dikatakan kita tidak sama sekali menuduh ataupun menfitnah bahawa komuniti setempat membuang sampah mereka secara terus ke dalam Sungai Pinang. Namun kita tidak boleh menolak ataupun menolak bahawa komuniti setempat tidak pernah membuang. Tidak boleh sama sekali kerana hasil ataupun pembuangan sampah seperti plastik tidak mungkin kita boleh katakan bahawa haiwan yang membawa benda tersebut. Semestinya manusia yang membuang dan haiwan yang membawa ke arah sungai itu. Sampah dan sisa kimia yang mengandungi bahan-bahan berbahaya ataupun toksik yang dibuang ke sungai dapat mengancam kehidupan akuatik dan berpotensi memberi kesan buruk kepada kesihatan manusia jika air yang terdapat dalam Sungai Pinang itu sendiri tercemar, yang boleh kita gunakan untuk sebagai air minuman maupun pengairan. Manakala sisa-sisa timbunan sampah yang terapung di sungai itu turut juga menjejaskan pemandangan, memberi kesan psikologi kepada penduduk dan pelancong yang mengharapkan pemandangan indah. Hal ini dikatakan demikian kerana Pulau Pinang telah digazatkan sebagai UNESCO World Heritage City, iaitu sebagai salah satu tempat pelancongan bertaraf dunia yang boleh dikategorikan atau boleh diklasifikasikan sebagai salah satu negeri yang menjadi tumpuan utama pelancong-pelancong dari serata dunia terhadap Pulau Pinang. Punca kedua pencemaran air di Sungai Pinang adalah sisa-sisa pepejat. Bau busuk yang terhasil daripada sebatian organik
aromatik dan sulfida bukan organik dari loji pengurusan sisa turut menyumbang kepada pencemaran di Sungai Pinang. Bau ini memberikan kesan buruk kepada minda dan sikap penduduk, malahan menjadikan kawasan tersebut kurang menarik dan menyenangkan. Hal ini dikatakan demikian kerana pencemaran bau juga dapat memberikan kesan buruk, memberikan kesan terhadap pemikiran kita sebagai seorang rakyat negara Malaysia. Kesan ketiga ataupun punca-punca ketiga pencemaran air di Sungai Pinang ini adalah kesedaran yang kurang dalam komunitas setempat. Kesedaran yang rendah dalam kalangan masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai menjadi salah satu faktor penyebab utama pencemaran. Penduduk Sungai Pinang yang terdiri daripada pelbagai latar belakang budaya seperti Melayu, India dan Cina kurang bekerjasama dalam memelihara sungai. Kesedaran dan tanggungjawab bersama yang lemah dalam menjaga alam sekitar menyebabkan sungai ini terus tercemar. Punca terakhir adalah individu yang tidak memainkan peranan. Setiap individu perlulah memainkan peranan masing-masing dalam menjaga kebersihan sungai. Aktiviti ataupun pengamalan ataupun amalan-amalan 4R iaitu guna semula, kurangkan, baiki dan kitar semula dalam menguruskan sisa pepejal dapat menyebabkan sisa-sisa pepejal dapat diuruskan dengan secara lebih teratur dan efisien. Hal ini dikatakan demikian kerana kerajaan mendapati bahawa amalan 4R ini kurang dipraktikkan oleh penduduk setempat dalam memastikan pengurangan penggunaan sisa pepejal. Kita terus kepada kesan pencemaran air di Sungai Pinang. Yang pertama adalah penyakit kulit. Sentuhan kulit dengan air-air tercemar yang mengandungi bahan kimia dapat menyebabkan iritasi, kegatalan dan ruam-ruam di sekitar kulit kita. Klorin yang terdedah kepada bahan pencemar dapat berubah menjadi asid yang menghakis kulit-kulit kita. Yang kedua adalah kemusnahan biodiversity. Nutrien yang diperkenalkan ataupun dibawa oleh alga merangsang pertumbuhan tumbuhan di sekitar ataupun di dasar Sungai Pinang, dan alga mengurangkan tahap oksigen dalam air. Yang ketiga adalah masalah reproduktif. Sekiranya kita meminum air yang mengandungi bahan-bahan kimia, sudah tentu masalah kesihatan akan timbul dan kita tidak boleh menolak sama sekali masalah reproduktif ini. Hal ini dikatakan demikian kerana pendedahan bahan toksik dalam air menyebabkan masalah reproduktif kerana penyakit ketidaksuburan yang disebabkan oleh sel-sel yang tidak dikenali mengganggu sel darah kita. Hal ini dikatakan demikian kerana kita akan menyerap nutrien-nutrien dalam air oleh badan kita akan menyerap nutrien-nutrien dalam air, dan nutrien-nutrien tersebut akan ditukar dan disalurkan kepada bahan kita, kepada badan kita. Kesan keempat pencemaran air ini adalah kanser. Pendedahan kepada bahan kimia dan pencemar tertentu dalam air menyebabkan mutasi pada sel tubuh kita yang dapat mengakibatkan kanser. Kesan kelima adalah masalah pernafasan. Masalah pernafasan seperti asma dan bronkitis disebabkan oleh pencemaran bau ataupun pencemaran udara tadi yang apabila kita sedut dapat menyebabkan masalah pencemaran bau. Yang keenam adalah eutrofikasi. Kelebihan nutrien terutamanya nitrogen dan fosfor dalam air. Alga akan memakan nutrien ini, membesar dan merebak menjadikan air berwarna hijau. Dan kesan terakhir pencemaran air adalah pencemaran air minuman. Air minuman merupakan sumber utama ataupun merupakan sumber utama ataupun merupakan minuman
Sekiranya seseorang meminum air yang tercemar, ia dapat menyebabkan masalah seperti tifoid, kolera, demam dan masalah gastrosis. Hal ini dikatakan demikian kerana air minuman merupakan sumber utama air dalam badan kita. Sekiranya kita tidak menjaga kualiti air minuman kita, hal ini dapat menyebabkan masalah dalam badan kita. Kita terus kepada usaha-usaha untuk mengatasi masalah pencemaran air. Yang pertama, kita akan membincangkan tentang peranan kerajaan, iaitu mengawal pencemaran. Mengatasi pencemaran air di Pulau Pinang adalah isu yang perlu ditekankan oleh ahli Dewan Undangan Negeri ADUN masing-masing yang merupakan berada di pihak kerajaan. Hal ini dikatakan demikian kerana sumber air juga boleh diklasifikasikan sebagai salah satu sumber ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi negeri, terutamanya apabila pelancong memilih negeri Pulau Pinang ini sebagai salah satu destinasi pelancongan. Memandangkan Georgetown diiktiraf oleh UNESCO pada 7 Julai 2008 sebagai salah satu tapak warisan dunia berdasarkan nilai universal luar biasanya UOV yang melibatkan kepelbagaian budaya. Oleh itu, kerajaan haruslah mengetatkan peraturan dan mengetatkan undang-undang, menguatkuasakan undang-undang yang diperlukan untuk memelihara ekosistem sungai kita. Kerajaan harus menguatkuasakan undang-undang dan peraturan alam sekitar untuk mengawal pencemaran daripada industri kilang, pertanian dan kawasan perumahan. Penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekitar EQA 1974 adalah salah satu daripada usaha kerajaan persekutuan untuk memelihara ekosistem di negara kita. Manakala terdapat undang-undang lain di bawah pihak berkuasa tempatan PBT yang bidang kuasanya bergantung terhadap kerajaan negeri, seperti Akta Kerajaan Tempatan untuk menangani kilang haram serta enakmen Bekalan Air Pulau Pinang 2004. Secara asasnya, kerajaan Pulau Pinang telah membelanjakan sebanyak RM450,000 untuk membersihkan Sungai Pinang ini saban tahun daripada masalah sisa pecahan. Usaha yang komitmen yang diberikan oleh pihak kerajaan dan masyarakat dapat memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak, iaitu kerajaan dan masyarakat, iaitu alam sekitar dapat kita nikmati bersama. Proses pembersihan ini perlulah mengumpulkan komuniti berbilang budaya di Sungai Pinang untuk meningkatkan keadaan sungai yang telah tercemar dan memupuk aktiviti ini memupuk ataupun wadah perpaduan di negara kita. Yang kedua, kita akan bincangkan tentang peranan masyarakat dalam mengawal dan mengatasi masalah pencemaran air. Kerajaan harus menganjurkan pertandingan antara komuniti di Pulau Pinang untuk menentukan kawasan-kawasan sungai mana yang paling bersih, dan pemenang akan menerima sebuah sagu hati maupun hadiah. Penganjuran pertandingan seperti satu daerah, satu sungai dapat mendorong komuniti setempat untuk terlibat dalam program tersebut. Usaha-usaha sedemikian dapat membentuk sikap tanggungjawab dalam kalangan masyarakat supaya mereka merasakan bahawa mereka adalah sebahagian daripada pemilik sungai dan dapat menikmati keindahan sungai bersama. Kerjasama antara organisasi bukan kerajaan, NGO dan komuniti tempatan perlu dibincangkan pada masa hadapan untuk mempromosikan kempen-kempen seperti Cintai Sungai Kita ke peringkat global. Sebagai ahli komuniti, penggunaan platform media sosial seperti Instagram dengan membuat posting-posting tentang peningkatan pencemaran air dan menghasilkan video TikTok selama 1 minit dapat memelihara ekosistem kita, walaupun perkara seperti ini selalu dipandang remeh. Sebagai bakal guru, saya perlu mengamalkan kesedaran ini dalam diri saya sendiri bagi memastikan bahawa anak-anak murid saya dapat menjadikan saya sebagai teladan
pada masa hadapan. Masyarakat harus memastikan bahawa kawasan perumahan terletak berhampiran kawasan industri dilarang sama sekali daripada membuang sisa kimia terus ke dalam sungai dan perlu melaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar jika kilang tersebut masih berdegil. Akhir sekali, kita perlu mengetahui program-program pembersihan yang dianjurkan oleh kerajaan untuk menunjukkan sokongan kita yang tidak berbelah bahagi terhadap dasar mesra alam. Dan akhir sekali, saya berpendapat dan pendirian saya serta pandangan peribadi saya terhadap usaha untuk menyelesaikan masalah pencemaran air di Pulau Pinang itu sendiri. Saya dapati bahawa pencemaran air di Pulau Pinang ini adalah pencemaran air itu sendiri merupakan masalah global, masalah isu alam sekitar yang global. Dan kawasan perindustrian yang secara umumnya kita boleh klasifikasikan atau kategorikan sebagai punca utama masalah ini adalah perlu kita kontrol ataupun perlu kita mengawal pencemaran ataupun pelepasan sisa bahan kimia itu terus ke dalam sungai. Kawasan perindustrian yang terletak di Pulau Pinang menyebabkan peningkatan kes pencemaran air setiap hari. Pengiktirafan Georgetown sebagai bandar warisan dunia oleh UNESCO menunjukkan bahawa bandar ini mampu bersaing dengan bandar-bandar lain yang diiktiraf oleh UNESCO. Malah, penduduk ataupun rakyat negeri Pulau Pinang perlu bersyukur bahawa mereka mempunyai satu nilai khazanah yang berharga dan perlu bekerjasama untuk mengawal serta mengatasi masalah pencemaran air di negeri ini. Hal ini dikatakan demikian kerana kita perlulah menolak sama sekali pandangan negara luar terhadap kita, walaupun negara kita dikenali sebagai negara dunia ketiga, dan kita perlu memastikan pemahaman ataupun pemikiran kita sentiasa berada di negara dunia pertama. Hal ini dikatakan demikian kerana Islam itu sendiri menekankan aspek kebersihan. Hal ini dikatakan demikian kerana kebersihan adalah sebahagian daripada iman kita menurut Islam. Rakyat oleh itu, bagi saya, pendapat saya, rakyat Pulau Pinang sepatutnya berbangga dengan pencapaian mereka dan perlu mempunyai rasa tanggungjawab untuk mengekalkan reputasi mereka sebagai sebuah negeri yang mesra alam. Saya sangat bersetuju dan yakin bahawa warga Pulau Pinang hanya memerlukan sedikit sahaja penambahbaikan untuk membentuk masa depan Pulau Pinang yang lebih cerah. Kerjasama yang erat dapat membentuk sesebuah negara yang lebih maju dan kondusif. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa pendengar-pendengar untuk saya kupaskan tentang masalah pencemaran air di negara kita, terutamanya di negeri Pulau Pinang di daerah timur laut Sungai Pinang. Sekian, terima kasih.